Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 17 Syawal 18 Mei bersama saya Nazirah Syariat dan berikut tajuk utama malam ini. Permit import bahan makanan dihentikan serta-merta. Juga bekalan tepung gandum berkurangan. Lesen import AP terhadap bahan makanan dimansuhkan berkuat kuasa serta-merta mulai hari ini. Ia sebagai langkah untuk memastikan keselamatan makanan di Malaysia terjamin dan mencukupi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri berkata, keputusan tersebut dibuat di dalam mesyuarat Kabinet hari ini yang secara langsung membolehkan siapa sahaja mengimport makanan dari luar negara dan tidak terhad kepada pihak tertentu sahaja seperti sebelum ini. Tapi kita setuju tadi tiada AP import lagi untuk bahan makanan. Kita buka kepada sesiapa saja untuk mengimport bahan makanan masuk ke negara kita. Jadi kalau dulu ada AP lembu lah, AP daging lah, AP macam-macam AP, mulai hari ini tidak ada AP lagi diperlukan. So this is with immediate effect lah? Immediate effect. Maknanya sesiapa saja boleh mengimport apa saja bahan makanan daripada negara luar untuk memastikan kita cukup bekalan makanan. Jelasnya, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI akan mengumumkan dengan lebih terperinci berhubung perkara terbabit. Dalam pada itu, Perdana Menteri juga meminta MAFI untuk mengemukakan perancangan jangka pendek dan panjang dengan segera bagi mengurangkan kesan yang dialami akibat krisis perang Ukraine serta tampil dengan tindakan drastik dalam mendepani cabaran kos sara hidup yang semakin meningkat ketika ini. Beliau ditemui selepas menghadiri majlis sambutan Aidilfitri Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri 2022 di Putrajaya siang tadi. Kira-kira 1,500 jemputan telah memeriahkan majlis. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Namanzi Haris selaku agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, mengulas desas-desus sekumpulan peternak ayam yang mengugut untuk menutup ladang ternakan pada Sabtu dan Ahad sebagai tanda protes kepada pihak kerajaan kerana lambat membayar subsidi ayam, Datuk Seri Ismail Sabri terus mengarahkan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI untuk bertindak dengan segera bagi memastikan perkara tersebut tidak berlaku. Sebelum raya tu, kita ada mesyuarat khas jawatan kuasa kos sara hidup. Dan dimaklumkan oleh Kementerian Pertanian, mereka masih menunggu klaim daripada penternak. Jadi saya tak tahu salah siapa. Ya. Jumlah yang dikeluarkan tu memang agak kecil lagi lah berbanding dengan peruntukan yang disediakan. So kita minta lah supaya penternak menyegerakan. Saya pun dapat laporan ada prosedur-prosedur tertentu yang agak melewatkan. Jadi kita minta Kementerian Pertanian supaya mempercepatkan dari segi pembayaran. Beberapa akhbar hari ini memaklumkan sekumpulan kartel industri ternakan ayam didakwa merancang menutup ladang ternakan pada Sabtu dan Ahad ini sebagai tanda protes kepada kerajaan yang dikatakan lambat melakukan pembayaran subsidi harga ayam sebanyak 60 sen. Lebih membimbangkan, penutupan itu bukan sahaja bakal meningkatkan harga ayam di pasaran yang akan membuatkan pengguna berebut untuk mendapatkan bekalan yang dicatu oleh mereka, malah turut menjejaskan operasi perniagaan pembekal. Presiden Pertubuhan Kemasyarakatan Rakyat Berkemas Faizan Muhammad Noor menggesa JAKIM menggantung serta-merta Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia SICMA sehingga siasatan terperinci selesai dijalankan. Langkah tersebut dibuat selepas kegagalannya sebagai badan halal yang diiktiraf JAKIM untuk memantau Thomas Foods International Lobbytel di Australia. Selain keraguan yang timbul, membabitkan SICMA, JAKIM dan beberapa dalang lain termasuk individu dikenali sebagai Muhammad Adil Rahman. Perkemas bersama-sama Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM hari ini membuat laporan polis bagi mendesak siasatan dibuat terhadap pegawai bahagian Hab Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Kami juga menuntut siasatan penuh terhadap pegawai-pegawai atasan JAKIM yang terlibat secara langsung dengan SICMA dan sekutunya seperti Muhammad Adil Rahman
Tuntutan ini adalah berasaskan bukti serta petunjuk berikut. Ia susulan pendedahan isu pelanggaran protokol halal sebuah rumah penyembelihan di Australia. Laporan polis dibuat di IPD Putrajaya dan pihaknya turut melaporkan kes itu kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Faizan berkata laporan itu dibuat kerana dipercayai wujud pelanggaran integriti beberapa pegawai dalam jabatan itu. Dalam sidang media tersebut, beberapa rakaman audio yang didakwa menjadi bukti salah laku dan pelanggaran SOP dimainkan dan media turut diberikan salinan akuan bersumpah beberapa pekerja di bawah Sigma. Antara yang terkandung dalam akuan bersumpah berkenaan adalah tata cara sembelihan yang tidak mengikut SOP halal dan tiada penyelia di bahagian penyembelihan halal selain beberapa isu membabitkan hak pekerja. Kementerian atau jabatan kena buat urusan yang melibatkan perbelanjaan yang kita boleh minta network kita di sana yang macam ni ke ni yang duduk kat Australia ni supaya boleh mengaturkan pasal dia melibatkan keselamatan kita pun uhara juga pasal benda macam ni. Kalau diugut ataupun dicederakan dalam keadaan hari ini, apa-apa pun boleh terjadi. Pada 14 April lalu, JAKIM dalam satu kenyataan berhubung isu berkenaan berkata pihaknya sudah meminta penjelasan daripada Sigma dan mendapati pusat sembelihan berkenaan mematuhi keperluan standard penyembelihan halal di negara ini. Sigma kemudiannya memberikan penjelasan dan menafikan dakwaan ketidakupayaan organisasi itu dalam membuat pengesahan halal ke atas rumah sembelihan di bawah seliaan mereka. Bekalan tepung gandum bersubsidi di kedai borong dan runcit mengalami masalah kekurangan manakala tepung gandum tidak bersubsidi pula mengalami peningkatan harga berikutan pertambahan permintaan. Tinjauan kru berita Al-Hijrah di sekitar Bandar Kota Baru mendapati bekalan tepung gandum bersubsidi yang dijual pada harga RM1.35 sekilogram mula mengalami gangguan bekalan sejak Februari tahun ini dan menjadi lebih serius menjelang Hari Raya Aidilfitri lalu. Walaupun bekalan tepung gandum tidak bersubsidi masih lagi mudah untuk didapati, namun pengguna perlu membayar harga yang lebih mahal mencecah 2 kali ganda iaitu sekitar RM2.70 sehingga RM3.50 sekilogram bergantung kepada jenama. Seorang peniaga kedai runcit yang hanya mahu dikenali sebagai Kak La 40 tahun berkata, pemborong mengenakan syarat tertentu. Dia terpaksa membeli beberapa kotak tepung gandum yang tidak bersubsidi dan kemudian baru diberikan tepung gandum yang bersubsidi dalam kuantiti yang sedikit. Bekalan lo ni adanya ada gandum hak mahal je, hak tak ada subsidi lah. Kalau hak ada subsidi tu memang tak ada stok langsung lah kalau untuk kedai saya ni. Cumanya kalau ada ketika ada stok pun dia akan limit. Macam 5 kotak tapi syarat kena ambil hak cak hak so lagi tu 20 kotak ke begitu. Jadi saya kalau dia letak syarat gitu, kalau kita nak jual hak 20 kotak tu rasanya dalam 2 minggu saya tak ada habis lagi. Saya tak boleh buat tobik lah kalau hak 5 kotak. Lagi tu hak gandum hak murah tu hak ada subsidi tu. Media sebelum ini melaporkan India mengenakan larangan ekspor gandum berkuat kuasa serta-merta kemarin susulan gelombang haba akibat cuaca panas terik yang menjejaskan hasil tanaman dan harga bekalan tempatan mencecah rekod tertinggi. Pembeli global bergantung kepada negara pengeluar gandum kedua terbesar di dunia itu selepas ekspor dari wilayah Laut Hitam merudum susulan krisis pencerobohan Rusia terhadap Ukraine. Sementara itu, seorang penjual roti canai, Isa Abdul Rahman 36 tahun mendakwa masalah bekalan tepung gandum bersubsidi bermula sejak sambutan Tahun Baru Cina dan berlarutan sehingga hari ini. Masa gandum kalau kira tu payah juga. Cuma kita kena cari lah. Kena, kita nak nego, kita kena cari usaha lagi kedai runcit ni, kedai runcit tu. Asalkan ada gandum ke. Ada gandum kita gomo belaka. Atas kita mikir lah. Kita nak proses lagu mana, biar jadi rencana. Biarlah gandum ke apa, ada separuh orang kata kalau nak pakai saus. Roh kita insya-Allah boleh ngejah lah atas kita. Meskipun terpaksa membeli tepung gandum tidak bersubsidi yang lebih mahal, selain harga barangan asas lain untuk membuat roti canai seperti minyak masak dan telur mengalami kenaikan yang agak ketara, namun buat masa ini, Isa terpaksa mengekalkan jualan seperti biasa demi menjaga pelanggan.
Harga e-hailing yang meningkat 2 kali ganda kebelakangan ini menimbulkan kekecewaan dalam kalangan pengguna setia perkhidmatan tersebut. Situasi itu menyebabkan pengguna beralih semula kepada perkhidmatan teksi yang masih menawarkan perkhidmatan dengan harga yang sama. Hadiza Faisal ada butirannya. Pengguna yang ditemui berkata kebiasaannya harga melambung pada waktu puncak. Namun sejak Ramadan lalu sehinggalah ke hari ini, harga naik sehingga 2 kali ganda atas alasan permintaan tinggi dan kekurangan pemandu. Sangat kecewa sebab saya kadang ambil anak sekolah untuk balik sekolah kan. Jadi kita memerlukan benda tu, tapi benda tu dah terlampau tinggi 2 kali ganda. Kadang-kadang daripada sini ke Sentul pun dah pergi 20 lebih. Selalu RM12 macam tu je lah. Ada juga di kalangan pengguna terpaksa menelan perit. Sudahlah harga yang dikenakan mahal, perlu pula menunggu sehingga berpuluh minit berikutan ada lokasi tidak mesra pengangkutan awam yang lain. Pakai jugalah. Kenapa? Sebab kita kena pergi dekat tempat tu kan, mesti kena pakai Grab. Susah dapat. Kena tunggu lama sangat. Sikit. Berapa minit? 15 minit, 20 minit. Macam tu ada. Dia tunggu je. Tunggu je lah. Sebab kita booking tak boleh cancel kan. Kalau kita cancel, dia charge RM3. Dalam kekecewaan pengguna itu, pemandu teksi tersenyum lega setelah lebih 2 tahun terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19. Ia terbukti apabila stesen tempat menunggu teksi dilihat lengang dan pemandu teksi juga dilihat sibuk menerima penumpang. Berbeza dengan sebelum ini yang mana teksi akan bersidai untuk jangka masa lama untuk menunggu penumpang. Adalah lega sikit. Sebelum COVID dulu, masa COVID tu teruk betul. Sampai RM10, RM20 sehari tu tak dapat. Sekarang ni okey lah. Ada peningkatan sikit lah. Sejak lepas raya ni lah. Ada peningkatan. Tapi tak banyak macam dulu. Sejak sebulan ni nampak ketara lah. Sebelum-sebelum ni puluh-puluh je. Sekarang ni Alhamdulillah lah. Tak menentulah rezeki kan. Boleh lah lebih kurang 100. Tambahnya perkhidmatan mereka menjadi pilihan ketika ini berikutan harga yang ditawarkan masih sama seperti mana yang telah ditetapkan kerajaan. Sementara itu, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM Datuk Nazim Johan menegaskan orang ramai perlu cakna dengan hak sebagai pengguna agar tidak ada pihak yang cuba memanipulasi situasi hanya untuk mengaut keuntungan yang berlebihan. Inilah keadaan pengguna di Malaysia yang merasakan diri mereka pengguna, tapi sebenarnya mereka tidak berapa lagi layak dikenali sebagai pengguna. Sebenarnya kita ni diperguna oleh pihak-pihak kapitalis ini untuk mengambil kesempatan keuntungan yang semaksimal mungkin dalam ruang parameter undang-undang yang dibenarkan, kerana undang-undang pun mungkin cuai untuk menentukan mereka ini mematuhi undang-undang. Selain itu, beliau juga berharap Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDNKK bertindak segera agar aktiviti-aktiviti perniagaan yang tidak telus dan tidak adil seumpama itu dapat dikawal kerana dibimbangi akan membebankan rakyat dan mengganggu aliran ekonomi negara pada masa akan datang. Dalam situasi ini, pengguna merupakan penentu kepada turun atau naiknya sesebuah harga barang maupun perkhidmatan. Jadi sebagai pengguna, buatlah keputusan dan pilihan yang bijak dan diharapkan tidak ada mana-mana individu maupun pihak yang cuba ambil kesempatan dalam kesempitan rakyat. Hadiza Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Bocor data rakyat bukan kerja JPN. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kementerian Dalam Negeri KDN sedang menyiasat dakwaan mengenai kecurian set data yang mengandungi maklumat 22 juta penduduk. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin bagaimanapun menafikan ia datang daripada Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Sebelum ini ada media melaporkan data rakyat yang lahir pada 1940 sehingga 2004 dijual pada harga $10,000 Amerika atau RM43,885 di pasaran pangkalan data. Data peribadi yang dijual antaranya termasuklah nama, nombor kad pengenalan, alamat dan gambar dengan data
daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Kita sedang buat betul-betul siasatan kerana orang boleh mengatakan dia mendapat data-data itu daripada JPN. Tapi sebenarnya kita ada mekanisme yang boleh membuktikan bahawa ianya bukan datang daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Sebab contohnya yang lepas, akhirnya kita buktikan bahawa ia bukan datang daripada Jabatan Pendaftaran Negara, tapi beberapa agensi yang kita berikan ruang untuk mereka menerima maklumat daripada kita. Jelasnya pihak beliau akan memanggil individu yang terlibat untuk siasatan lanjut berkenaan isu itu. Beliau ditemui selepas menghadiri majlis sambutan Aidilfitri 2022 bersama warga Kementerian Dalam Negeri. Di Pulau Pinang, seorang guru mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Khas Rasuah Butterworth atas 2 pertuduhan rasuah membabitkan pembelian peralatan sukan bernilai hampir RM3,000 5 tahun lalu. Haslina Kasah, 46 tahun, kini berkhidmat di sebuah sekolah menengah kebangsaan SMK Pokok Sena Kepala Batas. Mengikut pertuduhan pertama, Haslina dituduh menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan untuk membeli peralatan sukan bernilai RM2,353.66. Dia didakwa menggunakan syarikat Hazwan Event Management di mana beliau mempunyai kepentingan untuk tujuan tersebut pada 17 Oktober 2017. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh pada 19 Oktober 2017 didakwa menggunakan syarikat sama untuk membeli kelengkapan sukan bernilai RM522.66. Berikutan itu, tertuduh dituduh mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24 Akta sama. Tertuduh dikenakan jaminan RM8,000 dengan seorang penjamin. Kes akan disebut semula 27 Jun depan. Syarikat makanan segera terkemuka McDonald's Malaysia membayar zakat perniagaan sebanyak RM3.4 juta kepada 14 agensi kutipan zakat di seluruh negara pada tahun ini. Kadar itu meningkat sebanyak RM1.4 juta berbanding RM2 juta pada tahun lalu. Naib Pengerusi Sumber Manusia dan Pengerusi Jawatan Kuasa Halal Dalaman McDonald's Malaysia Azhar Darbi berkata, setakat ini sebanyak 6 agensi kutipan zakat negeri telah menerima zakat perniagaan daripada syarikat berkenaan. Melaka katanya menjadi negeri ke-6 menerima zakat perniagaan sebanyak RM180,000. Ujar beliau, jumlah itu meningkat sebanyak RM80,000 berbanding RM100,000 yang dibayar kepada Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam Melaka Maim. Alhamdulillah, tahun ini kita dapat sekali lagi membayar zakat di negeri Melaka yang bertuah ini. Dan bayaran zakat kami lebih hampir sekali ganda berbanding tahun lepas. Jadi ini adalah tanggungjawab kami sebagai sebuah syarikat yang dipenuhi oleh orang Islam sepenuhnya, ya. Dan dalam masa yang sama ia juga sejajar dengan nilai korporat kami di mana kami menyantuni, mendekati dan membantu golongan-golongan yang memerlukan, terutamanya golongan asnaf, dalam membantu mereka daripada segi keperluan harian dan makanan, insya-Allah. Beliau berkata demikian kepada TV Al-Hijrah selepas menyerahkan bayaran zakat perniagaan kepada Pusat Kutipan Zakat Maim di Kompleks Anak-Anak Yatim Fatimah Al-Zahra di Bukit Katil, Melaka. Pusat Kutipan Zakat Maim diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Ibrahim Fazil. Pada majlis itu, Azhar turut menyerahkan duit raya dan meraikan 36 penghuni kompleks itu dalam majlis jamuan Hari Raya Aidilfitri. Menurut Azhar, sejak 2017, McDonald's Malaysia telah menyerahkan zakat perniagaan lebih RM300,000 kepada Pusat Kutipan Zakat Melaka. Selain Melaka, 5 negeri lain yang telah menerima zakat perniagaan daripada McDonald's Malaysia ialah wilayah Persekutuan, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dan Perlis. Dalam tempoh sama jelasnya, syarikat korporat itu telah melunaskan sebanyak RM9.85 juta zakat perniagaan kepada semua negeri di seluruh negara. Peningkatan pembayaran zakat perniagaan setiap tahun oleh syarikat berkenaan katanya adalah sokongan dan keyakinan rakyat Malaysia, terutama umat Islam, terhadap tahap kehalalan produk makanan yang dihasilkan.
Ditanya mengenai mengapa McDonald's hanya mula membayar zakat perniagaan sejak 5 tahun lalu, jelasnya ini kerana selepas pengambil alihan sepenuhnya syarikat Reza Group dari Arab Saudi bersama seorang rakan niaga tempatan sejak 2017, dengan ikuti syarikat itu dimiliki oleh mereka yang beragama Islam. Sementara itu, Datuk Ibrahim berkata peningkatan bayaran zakat perniagaan oleh McDonald's Malaysia telah banyak membantu Maim menyalurkan bantuan kepada golongan asnaf di Melaka sejak 5 tahun lalu. Saya bagi pihak zakat Melaka dan juga Majlis Islam Melaka ingin ucapkan terima kasihlah kepada syarikat McDonald kerana saban tahun mereka tidak lupa untuk bayar zakat di negeri Melaka ini. Jadi semangat tiap-tiap tahun itu meningkat dan peningkatan inilah dapat membantu Majlis Islam untuk mengagihkan zakat itu kepada golongan asnaf di negeri Melaka. Dalam pada itu, sumbangan duit raya dan jamuan Hari Raya Aidilfitri yang diadakan oleh McDonald's Malaysia itu ternyata menceriakan anak-anak yatim di kompleks berkenaan. Perasaan itu dikongsi bersama penyelia kompleks tersebut, Zurina Muhammad, yang tidak dapat menyembunyikan rasa terharunya selepas 2 tahun anak-anak yatim terbabit tidak pernah diraikan oleh mana-mana pihak ekoran pandemik COVID-19. Kami berasa amat terharu lah, Alhamdulillah, dan amat terharu dengan program ni yang diadakan oleh dan kami yang diadakan oleh McDonald sebab lebih kurang dah terutama selepas beberapa tahun anak-anak yatim ni tak dapat meraihkan Hari Raya secara meriah dan secara besar-besaran. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak McDonald kerana telah membagi sumbangan makanan dan duit raya kepada kami. Dan mereka semua merasa seronok dengan juadah yang diberikan oleh McDonald. Tambah Zurina, kompleks anak-anak yatim Fatimah Az-Zahra yang dibina di atas tanah seluas 1.4 hektar itu menempatkan 36 anak yatim perempuan berusia antara 8 hingga 17 tahun. Beroperasi sejak 18 tahun lalu, katanya seramai 23 anak yatim terbabit bersekolah menengah manakala selebihnya bersekolah rendah. Suhu panas melampau bermula awal di Arab Saudi. Laporan luar negara, kira-kira 4,000 lori yang membawa ratusan ribu tan gandum terkandas di Pelabuhan Kandla di India susulan larangan mengeksport gandum keluar negara baru-baru ini. Pengumuman secara mengejut yang dibuat kerajaan India itu mencetuskan huru-hara di pelabuhan terbabit. Perintah itu sebelum ini menyebabkan peniaga tidak dibenarkan membuat perjanjian ekspor gandum tanpa kelulusan daripada kerajaan terlebih dahulu. Langkah itu dibuat selepas gelombang haba akibat cuaca panas terik menjejaskan hasil tanaman dan harga tempatan mencecah rekod paras tertinggi. Turut berlabuh 4 kapal yang syarat dengan 80,000 tan gandum. Bagaimanapun, lori yang tiba di pelabuhan sebelum 13 Mei dibenarkan memunggah gandum ke dalam kapal untuk ekspor ke negara luar seperti Korea, Mesir dan sebagainya. Manakala lori yang tiba selepas 13 Mei diarah untuk pulang bersama muatan terbabit. Situasi itu menimbulkan kemarahan dalam kalangan pemandu lori di mana notis itu sepatutnya dikeluarkan lebih awal. Mereka turut bimbang pendedahan gandum yang terlalu lama dengan persekitaran luar akan menyebabkan gandum rosak. India sebelum ini sedia membantu menampung permintaan gandum sehingga 10 juta tan setahun susulan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine yang menjejaskan bekalan ekspor. Namun cuaca panas ekstrim membataskan pengeluaran terbabit. Jeddah mencatatkan suhu tertinggi di seluruh Arab Saudi dengan 48.3 darjah Celsius, manakala Mekah merekodkan 47.5 darjah Celsius. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi NCM yang dipetik agensi berita Saudi Gazette berkata, suhu ekstrim tersebut dicatatkan sebelum musim panas yang sepatutnya bermula Jun nanti. NCM pada masa sama menjangkakan cuaca panas ekstrim di Makkah dan Madinah
Pusat meteorologi itu turut meramalkan angin pada permukaan yang akan menyebabkan jarak penglihatan hampir sifar di daerah Tabuk, Al-Jof dan daerah sempadan utara dengan ribut pasir berterusan di daerah-daerah seperti wilayah timur dan Riyadh serta daerah-daerah utara dan beberapa daerah di Makkah dan Madinah. Disebabkan cuaca yang ekstrim itu, kebanyakan penduduk di Jeddah menghabiskan masa di rumah dan pejabat kerana tidak sanggup untuk mengharungi cuaca panas di luar. Pengguna jalan raya pula berdepan keadaan suhu kereta yang meningkat dan terpaksa memberhentikan seketika kenderaan di tepi jalan. Menurut mereka, kenderaan yang direka khas untuk cuaca panas juga tidak mampu bertahan dengan suhu tinggi yang berlaku ketika ini. Rakyat Sri Lanka diingatkan untuk bersiap sedia menghadapi kesusahan untuk tempoh sekurang-kurangnya 2 bulan lagi. Perdana Menteri baharunya Ranil Wickremesinghe berkata, ia susulan krisis kewangan negara yang belum pernah berlaku sebelum ini. Wickremesinghe berkata Sri Lanka perlu mendapatkan kira-kira $75 juta Amerika untuk tempoh beberapa hari akan datang. Katanya ketika ini negara itu hanya mempunyai bekalan petrol untuk 1 hari. Bekalan ubat-ubatan penting termasuk melibatkan penyakit jantung serta peralatan pembedahan juga kekurangan. Menurut Wickremesinghe, bayaran belum dijelaskan kepada pembekal ubat, peralatan perubatan dan makanan untuk pesakit sejak 4 bulan lepas. Hutang terkumpul setakat ini katanya ialah $94 juta Amerika. Sejak beberapa minggu lalu, rakyat Sri Lanka menyuarakan bantahan terhadap cara kerajaan mengendalikan krisis ekonomi hingga menyebabkan kekurangan bahan api, ubat-ubatan dan barangan keperluan lain. Dalam perkembangan terbaru, Sri Lanka menerima pinjaman jangka pendek berjumlah $160 juta Amerika bersamaan RM703.3 juta daripada Bank Dunia bagi membolehkan negara itu membayar barangan import penting. Wickremesinghe berkata pihaknya sedang meneliti sama ada dana itu boleh digunakan untuk mengimport minyak. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan akan mewajibkan taska tempat kerja diwujudkan di semua pejabat kerajaan dan arahan itu terpakai bagi semua agensi kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan badan berkanun sebelum ia diperluaskan kepada sektor swasta. Kerajaan juga menyediakan geran tahunan RM10 juta pada 2019 dan RM30 juta sejak 2020 bagi inisiatif ini yang akan memberi kelegaan kepada pekerja yang mempunyai anak kecil. Baik. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Nazirah Syaringan. Assalamualaikum dan selamat malam.